Ya, Kepung dengan pantunnya. Sila. Datuk Yang Dipertua, negara ini sedang ditimpa krisis besar MH370. Teknologi penerbangan adalah canggih, tetapi kadang-kala teknologi ini canggung juga. Syaitan mengacau biraukan, bomoh campur tangan. Dan kerajaan melalui pemangku Menteri Pengangkutan ada menjanji akan berikhtiar berusaha untuk menyelesaikan masalah, terdorong kaki badan merasa, terdorong lidah emas padahannya. Ya. Dan semua ini mesti dikotakan, dijanji mesti ditepati, dan juga kerja mesti ditanggungkan dengan baik. Tapi kita nampaknya itu ada orang yang menegak jual sesudah menjahit. Sesudah menjahit. Kejadian sudah berlaku, ini boleh berlaku di mana-mana negara. Boleh berlaku. Di mana-mana negara. Tapi yang penting sekali itu, kita dapat pakar daripada Amerika Syarikat, daripada Boeing, daripada United Kingdom, daripada Perancis, daripada China dan sebagainya. Dan yang penting sekali yang berhormat, kita mesti menonjolkan profesionalisme. Mesti menonjolkan ketulusan dan kecekapan untuk itu menangani masalah media di seluruh dunia. Yang tidak ada maaf-maaf kepada sesiapa yang buat salah, yang itu kata yang salah. Itulah masalah kita, dan saya berharaplah pihak yang amat berhormat Perdana Menteri dapat itu mempertingkatkan profesionalisme, dapat mempertingkatkan kecekapan, dan juga dapat mempertingkatkan ketulusan untuk menangani krisis yang masuk ke minggu yang kedua. Dan semoga semua dapat diselesaikan dengan cepat. Walau bagaimanapun, Datuk Yang Dipertua, saya menunjuk kepada Yang Berhormat Menteri Kerajaan Tempatan sekarang, kerana ini kena mengena dengan incinerator yang akan diadakan di Batu Pahat, di Melaka, dan juga di Taman Beringin, Kepung. Kita sedar bahawa sisa pepejar sampah saraf merata-rata, dan tabiat orang Malaysia pun mesti diubah untuk mengasingkan sampah saraf ini, untuk tidak membuangkan sampah merata-rata tempat, tabiat yang tidak betul. Walau bagaimanapun ini termasuklah itu daripada Rejang dan daripada itu mana-mana pun. Dan di sini, walaupun pihak kerajaan melalui Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sudah mengatakan akan ada 3 incinerator, dan menunjukkan di Tokyo, di Seoul, di Amsterdam, dan di mana-mana pun, di tengah bandaraya pun orang terima. Tapi yang penting sekali itu, rakyat di Kepung dan di wilayah persekutuan tidak mahu pencemaran alam sekitar. Dan walaupun ada, saya diberitahu sudah ada tender dan sebagainya, saya hendak Yang Berhormat menerangkan kepada Dewan Yang Mulia ini, apakah jenis tender yang sudah diadakan, apakah berjaya untuk melantik kontraktor yang kompeten, adakah kita mesti memastikan tidak ada itu pencemaran berlaku kalau dibina kelak dan sebagainya. Rakyat hendak itu memastikan tidak ada itu pencemaran. Alam sekitar itu mesti kita jaga dengan baik-baik. Seterusnya, Datuk Yang Dipertua, itu mengenai dasar untuk mengatasi dunia tanpa pendatang. Kita diberitahu di dalam Dewan Yang Mulia ini, pendatang yang didaftarkan hanya lebih 2 juta orang. Tapi pendatang
tanpa izin parti mungkin 800,000. Tapi bagi kita tak tahu bilangan, mungkin 2 juta orang, mungkin 3 juta orang, dan bidang-bidangnya tertentu termasuk perladangan, pembinaan, perniagaan, penjajah dan sebagainya. Memang ramai tu pendatang, sama ada dengan izin ataupun parti. Memang bila pihak kerajaan mengadakan kempen untuk membersihkan semua, kempen pembersihan, kita boleh nampak itu penjajah-penjajah itu sudah tutup, tidak ada perniagaan. Ini menunjukkan banyak bidang bergantung kepada pendatang, sama ada dengan izin ataupun dengan tanpa izin. Dan saya menyeru supaya kita adakan dasar dan langkah untuk mengatasi dunia tanpa pendatang. Ini termasuklah itu mengadakan kilang-kilang dengan teknologi yang menyesuaikan dengan keadaannya dan sebagainya. Ini memang kita perlukan satu dasar untuk dunia tanpa pendatang pada satu hari kelak. Nah, kalau tidak silap saya, memang pendatang daripada Indonesia. Indonesia ni dikaya raya, sama ada di dalam bumi mereka ataupun di laut mereka. Memang kaya, dan orang pun 240 juta orang, ada yang cerdik pandai. Dan pada satu hari kelak mungkin dia akan lebih kaya, lebih maju, lebih dinamik daripada Malaysia. Dan mungkin rakyat Malaysia akan berhijrah ke Indonesia untuk mencari kerja juga. Dan kita mesti ingat, kalau tidak ada dasar untuk mengatasi masalah pendatang di semua bidang, kita mesti akan menghadapi krisis seperti MH370. Dan seterusnya, ada 8 minit lagi. Betul. Di mengenai itu dasar bahasa kita. Sekarang saya pergi ke Yogyakarta, saya nampak itu orang Indonesia. Walaupun kita sudah setuju, Malaysia, Singapura, Brunei dan Indonesia sudah setuju kita ada bahasa baku, ejaan yang baku. Tapi saya nampak di Indonesia tidak ada baku. Dia gunakan ejaan tu yang dulu pun tidak ada baku. Dan saya nampak di Indonesia, dia tidak menganggap bahasa Indonesia ini serupa dengan bahasa Malaysia atau bahasa Melayu. Tidak serupa, walaupun ada berkaitan, kerana kedua-duanya bermula daripada Istana Melaka dan kemudian istana di Johor. Ini bukan bahasa Riau tu kebetulannya, bahasa daripada Istana Melaka. Dan itu kedua-dua bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia tu bermuara pada Istana Melaka, bahasa Istana Melaka. Dan dengan itu, tapi dia tak setuju kita serumpun. Dia kata bahasa Indonesia tidak serupa. Dan sejak itu 11 September 2001 berlaku itu Al-Qaeda meletupkan bangunan besar di New York tu, Amerika Syarikat sudah mengisytiharkan bahasa Indonesia bahasa kritikal bagi mereka, kerana ditutur oleh 240 juta orang. Bukan bahasa Malaysia. Bukan bahasa Malaysia. Dan ada perbezaan. Kalau kita tengok, kita tengok buku-buku daripada pujangga di Indonesia, Abdul Muiz, Prameja Anantadoy,
di Malaysia, Pak Sako, Samad Said, Syana Ahmad, Christmas dan sebagainya. Kita nampak ada perbezaan. Bukan saja dengan serapan perkataan Belanda, serapan perkataan English dan sebagainya. Ada perbezaan dari segi semangat, dari segi batin, dari segi jiwanya. Ada perbezaan. Sebab itulah saya hendak itu pihak kerajaan, terutama Dewan Bahasa dan Pustaka, apakah dasar terus-menerus untuk memperkembangkan bahasanya. Sebab bahasa Indonesia dia dikembangkan, dia ada kerusi-kerusi pengajian bahasa Indonesia di Australia, kerana Australia meletakkan bahasa Indonesia sebagai 3 bahasa yang terpenting selain daripada Inggeris, termasuk Mandarin. Bukan bahasa Malaysia, tak ada langsung. Dan kalau kita tengok kita hanya ada itu kerusi pengajian Melayu memang di University Wellington, dan juga di itu ada bahasa ini kerusi bahasa di Beijing, Foreign Language Studies University di Beijing, ditanggung oleh kerajaan Malaysia, kerajaan negara China dan juga oleh YTL Corporation. Itu saja kita nampak, dan 1-2 lagi universiti di Amerika Syarikat. Sebab itulah saya menyuruh supaya pihak kerajaan dapat itu menerangkan kepada Dewan Yang Mulia ini apakah dasar terus-menerus untuk memperkembangkan bahasa ini, kerana bahasa Indonesia tidak mengiktiraf bahasa Malaysia. Dan kita mesti faham, kita mesti sedar apakah pendapat pihak orang Indonesia terhadap bahasa Malaysia. Dan seterusnya ada 3 minit lagi. Dan di sinilah Datuk yang betul kita tahu di Malaysia kita ada 10,000 sekolah, ada 224 college swasta, ada 28 college university, 21 universiti swasta dan 20 buah universiti awam, dan 5 buah kampus universiti seberang laut. Dan di sini, kecuali 10,000 sekolah itu, kita ada kelas bahasa Malaysia dan sebagainya. Di universiti dan college universiti dan college swasta ini, apakah tahap bahasa dan sebagainya. Dan Datuk yang dipertua di sini ada 2 minit lagi, dan dengan mengenai pembaziran makanan. Di dunia ini ada lebih 1 bilion orang tak ada makan atau kurang makan. Ada yang lapar. Dan di Malaysia pun tak banyak yang lapar. Kalau rajin tidak akan lapar. Tapi walau bagaimanapun, di bandaraya kita misalnya di Petaling Jaya, di Kuala Lumpur, kita bazirkan makanan. Kalau kita nampak sisa pepejar kita daripada Kuala Lumpur, daripada Petaling Jaya, kadang-kadang ada 50% tu sisa pepejar makanan. Dan saya tak tahulah, di dunia kita ni setiap tahun kita bazirkan 1.3 bilion tan makanan yang cukup untuk itu memberi makanan kepada semua manusia di dunia. Dan ini melibatkan $1 trillion. Dan saya berharaplah itu pihak kerajaan dapat memberitahu kita apakah dasar makanan untuk Malaysia ni. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih Kepung Lawas lepas Lawas. Yang tadi perkara yang saya sebut mengenai apa yang dikatakan oleh Timbalan
Menteri Dalam Negeri. Ya, saya dah dengar Ya, pada anti sekarang sudah ada itu Hansard sudah siap. Saya ingin Boleh kita merujuk tangguhkan untuk kita rujuk dulu handset ni. Ya. sudah saya akan buat keputusan. Hansard. Ya, nanti saya akan buat keputusan. Okay, Setelah terima kasih. saya merujuk kepada Tan Sri Speaker. Ya, terima kasih. Saya sepaham.